Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah anak pelajar kita sambung kembali. Kita masih lagi membicarakan bahar-bahar yang menggunakan satu taf'ilah. Dan kali ini kita masuk kepada bahar romal. Bila kita membicarakan tentang bahar, perkara yang pertama kita nak kena ingat taf'ilah. Okey, taf'ilah. Maka taf'ilah untuk bahar romal ialah fa'ilatun. Perkara yang kedua, kan, bila kita membicarakan pasal taf'ilah, kita nak kena ingat di dalam ni ada gabungan maqati' sautiyah. Kan, ada tarkib maqati' sautiyah. Maka kita lihat fa'ilatun, yakni sabab khafif, watat majmu' dan sabab khafif. Di dalam fa'ilatun ada sabab khafif, ada watat majmu' dan ada sabab khafif. Inilah taf'ilah dan maqati' sautiyah yang berada di bawah bahar romal. Kemudian penggunaan yusta'malu bahrul ramal taman wa majzu'an. Bila kita selidiki, kita dapati bahawa bahar romal penggunaannya ada dua bentuk. Yang pertama tam, yang kedua majzu'. Dan tam dengan majzu' ni dia kembali kepada bilangan taf'ilah pada wazan tersebut. Yang pertama katanya awalan ar-ramal at-tam. Yang pertama yang dipanggil ramal tam, wazannya waznuhu fa'ilatun fa'ilatun fa'ilatun. Fa'ilatun fa'ilatun fa'ilatun. Kita boleh lihat di sini dia ada berapa kali anak pelajar? Dia berulang sebanyak 6 kali. Maka wazan seumpama ini dipanggil ramal tam. Kemudian penggunaan yang kedua iaitu ramal al-majzu'. Kan? Ramal majzu'. Sanian ar-ramal al-majzu'. Majzu' ialah kita gugurkan satu taf'ilah di syatar yang pertama daripada bahar ramal tam. Satu taf'ilah daripada syatar kedua dari ramal tam, yakni daripada 6 patah perkataan, 6 taf'ilah, dia hanya tinggal 1, 2, 3, 4. Maka kalau tinggal 1, 2, 3, 4 gini, maka bahar ramal ini dinamakan ramal majzu'. Wazannya fa'ilatun 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 fa'ilatun. Okey. Baik, jadi anak-anak pelajar, perkara yang pertama kita lihat di sini iaitu yang pertama taf'ilah bahar ramal fa'ilatun mengandungi maqati' sautiyah sabab khafif, watat majmu' dan sabab khafif. Yang kedua, penggunaan bahar ramal ada dua bentuk. Ada ramal tam di mana fa'ilatun berulang sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan penggunaan yang kedua ialah bahar ramal majzu'. Ada 1, 2, 3, 4. Dan fa'ilatun berulang sebanyak 4 kali. Ini perkara yang pertama. Sementara perkara yang kedua, ni anak-anak pelajar boleh lihatlah. Kan? Mana-mana bahar sekalipun dekat buku teks, sebelum masuk perbincangan bahar secara detail, benda ni akan ditulis dulu. Benda ni akan ditulis dulu dan saya mengharapkan anak pelajar hadam betul-betul, faham betul-betul benda ni. Sebab benda ni bila bertanya tentang bahar ramal, iaitu fa'ilatun, kan? Bahar ramal, taf'ilahnya fa'ilatun, inilah benda-benda yang akan merubah fa'ilatun. Ada benda yang dipanggil hazaf, ada berapa? 3. Khoban, kaf, syaklu. Ada benda yang dipanggil ilah, apa dia? Ada 3. Hazaf, qasru, tasbir. Cuma bila kita tengok dekat aruk, dekat darab, apakah kesemua 6 ni ada? Tak semestinya. Kan? Bukan kesemua ni ada. Cuma saya nak cerita, bila soalan bertanya tentang bahar ramal, istilah-istilah ini boleh dikemukakan. Okey, boleh dikemukakan. Jadi ingatlah dia punya takrif ni. Khoban ni apa? Khoban ialah hazaf sani sakin. Okey, kalau fa'ilatun dia akan jadi macam mana? Kalau hazaf sani sakin, mana sani sakin? Huruf kedua mati ialah alif. Maka fa'ilatun akan berubah menjadi fa'ilatun. Dah tidak ada alif dah. Jadi
fa'ilatun. Contoh yang kedua, al-kafu. Apa di al-kafu? Kata dia, hazaf sabi' sakin. Gugurkan huruf ketujuh, huruf yang mati. Cuba kita lihat dekat fa'ilatun. Mana huruf ketujuh? Huruf ketujuhnya ialah nun. Huruf ni digugurkan. Dah tu macam mana dia jadi? Tengok sini. Dia akan jadi fa'ilatu. Okey, kalau fa'ilatu dia panggil apa? Inilah orang panggil al-kafu. Baik, jadi itulah kesemuanya anak-anak pelajar. Tengok sendirilah. Di sini tengok sendiri. Ada 1, 2, 3, 4. Dia siap dengan contoh dah. Okay? Dia siap dengan contoh dah. Syaklu berlaku dua benda. Iaitu berlaku khabnu. Buang huruf kedua. Berlaku kafu. Buang huruf ketujuh. Maka fa'ilatun akan jadi macam mana? Jadi fa'ilatu. Hazaf. Hazaf ialah buang sabak khafif. Mana sabak khafif? Tun. Maka fa'ilatun jadi fa'ilah. Qasru ialah hazaf akhir sabak khafif. Kan? Wa iskan ma qablah. Wa iskan ma qablah. Ataupun wa iskan al-mutaharrikah. Buang huruf nun dan matikan ta. Maka jadi fa'ilan. Kemudian tasbih. Apa dia tasbih? Tasbih ialah ziyadah harfi sakin ala fa'ilatun. Tambah seko lagi huruf mati. Tambah nun satu lagi. Sini anak pelajar tengok sikit. Bila kita tambah nun satu lagi. Nun yang duduk nampak ni. Dia berubah menjadi alif. Dan bila dia berubah menjadi alif. Ta yang barisnya dhammah. Tukar jadi fathah. Maka jadi fa'ilatan. Okay, mana huruf tambah? Nun. Jangan keliru ya. Ni nun ni. Bukan nun asal. Ni nun tambah. Dah nun ni dah berubah jadi alif. Dan bila dia berubah jadi alif, ta yang tadi baris di hadapan, dia berubah barisnya di atas. Jadi fa'ilatan. Jadi anak-anak pelajar ni boleh rujuk pada guru masing-masing. Kan? Ataupun tengok sendiri, saya rasa benda ni mudah je. Okay? Benda ni mudah saja untuk difahami. Baik, kita pergi kepada perbincangan dalam bahar. Perbincangan di dalam bahar. Yang pertama, bahar romal tam. Tafilahnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fa'ilatun, 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 fa'ilatun. Jadi penggunaannya macam mana? Dia kata lahu arudun wahidatun. Arudnya ada satu saja. Yakni di sini kita akan temui satu keadaan. Dia jadi macam mana? Dia jadi mahzufah. Apa dia dah mahzufah? Tadi kita dah ingat kan? Tapi saya tulis baliklah sini. Mahzufah diambil daripada al-hazfu. Apa dia al-hazfu? Hazaf sabak khafif. Datu fa'ilatun akan jadi macam mana? Tengok dalam kotak ni. Fa'ilatun sarat fa'ila. Fa'ilatun akan berubah jadi fa'ila. Kerana tonnya adalah sabak khafif. Kita telah gugurkan. Cuma kalau anak-anak pelajar tengok dekat buku teks. Mungkin fa'ila ditukar kepada tulisan lain. Iaitu fa'ilun. Ini tak payah keliru lah. Jangan nak keliru. Sebab dua benda ni, walaupun tulisannya bersama, tapi, walaupun tulisannya berbeza, tapi kedudukan huruf hidup, huruf matinya sama. Dan kedua-duanya sebenarnya adalah fa'ilatun di dalam bahar roman, yang mana tonnya telah digugurkan. Itu makna mahzufah. Walaha salah satu adrubin. Dan dekat darab, dekat sini kita akan temui 3 keadaan, 3 suasana, 3 jenis. Darabnya ada 3 suasana, ada 3 jenis. Yang pertama sahihun, yakni tidak berubah. Kekal dengan tulisan fa'ilatun. Yang kedua mahzufun. Apa dah mahzufun? Tadi kita dah sebut dah. Mahzufun di sini akan jadi fa'ila. Atau mungkin fa'ila ditukar kepada tulisan fa'ilun. Dan yang ketiga di sini kita akan temui maksur. Apa dia maksur? Mari kita tengok merah ni. Diambil daripada kata dasarnya ialah al-qasru. Apa dia al-qasru? Hazaf akhir sabab khafif wa iskan ma qablah. Gugurkan huruf terakhir daripada sabab khafif. Cuba lihat. Sabab khafifnya ialah tun. Gugurkan siapa? Gugurkan nun. Apakah gugurkan nun saja? Tidak, katanya lagi. Wa iskan ma qablah. Dan matikan huruf sebelumnya. Mana huruf sebelumnya? Ialah ta. Sarat. Maka dia berubah menjadi fa'ilat.
Nunnya gugur, tanya dimatikan. Jadilah fa'ilat. Baik, jadi sama juga macam di atas anak-anak pelajar. Bila kita lihat dalam buku teks, kadang-kadang fa'ilat ditukar kepada tulisan lain iaitu fa'ilan. Nun ni kan adalah ta. Nun ni adalah ta. Cuma kenapa ditukar tulis gini? Nak baca lembut sikit. Kalau fa'ilat, ni fa'ilan. Sebab dalam kaedah kita nak, biasa kita lihat dia ada huruf fa, huruf ain dan huruf lam. Dan dalam taf'ilah ni biasanya ada nun di belakang. Sebab itulah dia tukar. Cuma anak pelajar perlu ingatlah, sebenarnya dua-dua ni adalah diambil daripada fa'ilatun yang nunnya telah digugurkan dan tanya telah dimatikan. Sama ada tulisan fa'ilat ataupun fa'ilan, kedua-duanya adalah benda yang sama. Baik, kemudian kita lihat secara detail di dalam syair. Katanya arut dia mahzufatun dan darabnya ada 3. Yang pertama kita lihat dulu. Darab yang pertama iaitu sahihun. Di sini dekat arut kita akan temui mahzufah. Di sini dekat darab kita akan jumpa sahih. Contoh syair. Okey, saya akan baca sekerat-sekerat. Qadani tarf. Qadani tarf. Kan? Jadi simbolnya qafnya berbaris, alifnya mati, dal, nun, ya, ta, ra. Ni simbol kepada huruf hidup dan huruf mati. Jadi berdasarkan kepada simbol ini, maka kita masukkan tafilah fa'ilatun. Tidak berlaku sebarang perubahan dan kolom ini nama apa dah? Kolom ni kita panggil hashwu. Maka tafilah ketika ni salimah. Kita baca lagi fi wa qalbi. Fi wa qalbi pun sama, tidak berlaku sebarang perubahan. Fa'ilatun. Kolom ni hashwu, kan? Maka tafilah ni dipanggil salimah. Lil hawa qadani tar fi wa qalbi lil hawa. Lil hawa 10 110. Masukkan tafilah fa'ila, tonnya telah hilang. Bila ton ni hilang, ton adalah sabak khafif. Bila sabak khafif hilang, namanya mahzufah. Maka haruf ketika ini dipanggil mahzufah. Jadi hak ni anak pelajar, hak warna warna biru ni, ni hak tulisan daripada fa'ila yang tonnya telah digugurkan. Ada juga bila kita tengok dalam buku teks, fa'ila ni ditukar kepada tulisan lain iaitu fa'ilun. Ingat, dia juga adalah benda yang sama. Fa'ilun ni juga diambil daripada fa'ila. Cuma ditukar nak ada nun di sini. Sebab kebiasaan tafilah ni berakhir dengan nun. Jadi sini, kalau nak lihat, jangan lihat merah ni. Payah faham. Tengok biru ni. Sebab bila kita nampak biru ni, kita nampaklah dia sebenarnya tonnya telah digugurkan. Dan di sebelah syatar as-sani, kaifa min qal fa'ilatun salimah. Dan hasyun salimah. Bi wa min tar fa'ilatun salimah. Dan fi hazari fa'ilatun. Fi hazari fa'ilatun, tidak berlaku sebarang perubahan. Kolom ini adalah darab, maka dipanggil sahih. Kan? Kalau bukan apa tu? Kalau tidak berlaku perubahan dekat hashwu, kita panggil salimah. Tapi kalau dekat darab, kita panggil sahih. Ni kita dah bincang beberapa kali lah. Jangan keliru. Kemudian kita pergi kepada darab yang kedua. Arub mahzufah. Okay, arub mahzufah. Tengok di sini. Darab yang kedua mahzuf. Syairnya ialah, okay, tengok baik-baik. Ni ada huruf yang kita gugurkan. Ada huruf yang kita tambah. Sebab kalau tengok dekat syair ni anak pelajar, kita ada hamzah wasal. Kita ada tasydid. Kan? Sini kita ada hadza. Jadi lihat baik-baik dekat hak merah ni. Saya dah baik ni. Saya dah tulis dengan kitabah arudiyah. Huruf yang tidak baca kita telah gugurkan. Dan huruf yang baca kita dah tambah. Jadi bacaannya ialah qalatil khun fa'ilatun salimah. Sa'ulamma fa'ilatun salimah. Ji'tuha fa'ila. Ataupun fa'ilun. Dia adalah mahzufah. Jadi arut mahzufah.
Kemudian syatar sani. Syabaroksi. Syabaroksi. Ni hamzah sebenarnya anak pelajar. Tu kali ni hamzah sebenarnya. Syabiroksi. Syabaroksi. Fa'ilatun. Fa'ilatun. Okey, ni tengok baik-baik. Ni dalam buku teks. Sebenarnya ni adalah hamzah bukan alif kan. Kita baca ra'. Syabaroksi. Fa'ilatun salimah. Ba'dahaza. Ha baca panjang. Ni tulis lagi ni. Ba'dahaza. Fa'ilatun salimah. Washtahab. Washtahab. Hamzah tak baca, kita pun buanglah. Washtahab fa'ila. Jadi fa'ila, tunnya telah digugurkan. Tun digugurkan, itulah kita panggil mahzuf. Jadi arut, mahzufah, darab, mahzuf. Ni adalah darab kedua untuk bahar ramal tam yang arutnya ada satu saja, iaitu mahzuf, mahzufah. Baik, kita pergi kepada contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga iaitu darab maksur. Apa dah maksur? Maksur ialah gugurkan huruf akhir daripada tun. Maknanya kita buang nun dan ta-nya dimatikan. Ta-nya dimatikan. Ini kita akan temui pada darab. Okay, di sini. Mari kita baca syair. Hal limahzu. Hal limahzu fa'ilatun salimah. Nin kaibin. Nin kaibin. Nin kaibin. Ni tulisan kitabah Ar-Rudyah. Nin kaibin fa'ilatun. Dia juga adalah salimah. Qoblatun. Qoblatun fa'ila. Fa'ila ataupun tulisannya ialah fa'ilun. Telah kita buang tun. Maka arut ketika ini adalah mahzufah. Kemudian kita tengok darab pula di syatar sani. Min kiyashfi. Min kiyashfi fa'ilatun salimah. Barduha har. Barduha har fa'ilatun salimah. Kemudian darabnya ialah rol ghalil. Rol ghalil. Fa'ilat. Fa'ilat. Maaf dekat sini. Dekat sini tidak terbaiki sikit ni. Ni masih lagi sahih ni. Ni sebenarnya salah. Simbol ni salah. Simbol sebenarnya ialah 10 1100. Ni ikut biru ni. Fa'ilat. Bukannya simbol ni. Ni simbol ni salah ya. Mohon maaf. Salin balik. Simbol ni sebenarnya 10 1100. Sesuai dengan fa'ilat. Dan fa'ilat sebagaimana awal-awal tadi saya dah sebut, kita boleh tukar kepada fa'ilan. Apa yang kita gugurkan? Kita gugurkan nun dan kita matikan ta. Proses ini dipanggil maksur. Jadi inilah darab yang ketiga, arut mahzufah. Darabnya maksur. Okey, ni untuk bahar ramal tam. Kemudian kita pergi kepada ramal al-majzu'. Ramal majzu'. Apa dia dah ramal majzu'? Daripada tafilah ada 6, bila majzu' hanya ada 4. Fa'ilatun, 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 fa'ilatun. Baik, macam mana penggunaan arut? Macam mana penggunaan darab? Katanya di sini, lahu arudun wahidatun. Kita akan temui arutnya satu sahaja. Apa nama dia? Sahihatun. Maksudnya di sini tidak berubah. Dia kekal dengan tulisan fa'ilatun. Cuma di sini kita panggil darab. Di sini kita akan temui dia akan berubah. Berapa kali? 3. Yang pertama, sebab tu dia kata walaha salasatu adrubin. Darabnya kita akan temui 3 bentuk, 3 jenis, 3 keadaan. Yang pertama sahihun, tidak berubah, kekal dengan tulisan begini. Yang kedua musabbag. Ni benda baru. Kita akan lihat apa dia musabbag kejap lagi. Yang kedua di sini akan berubah dan perubahan tu dipanggil apa? Musabbag. Mari kita lihat apa dia musabbag. Musabbag diambil daripada perkataan dasarnya ialah tasbihu. Apa dia tasbihu?
ziyadatu harfin sakinin ala akhiris sabab khafif. Kita tambah satu huruf mati di hujung yang berakhir dengan sabab khafif. Jadi fa'ilatun. Mana sabab khafif? Tun. Kita tambah satu lagi huruf mati. Kita tambah nun satu lagi dekat sini. Okay, kita tambah nun satu lagi. Maka fa'ilatun akan jadi sorot. Akan berubah menjadi fa'ilatan. Ni huruf nun ni adalah nun yang ditambah. Okay, jangan keliru. Nun ini adalah nun yang ditambah. Inilah yang dipanggil tasbir ataupun musabbar. Datu alih ni mari mana? Alih ni, dari mana datangnya alih ni? Alih ni sebenarnya adalah nun ni. Alih ni adalah nun. Maka bila alih ni, kita tukar kepada nun, lalu huruf ta ni, tadi barisnya dhammah, kita tukar kepada fathah. Supaya kita nak lembut sikit bacaan. Fa'ilatun, kalau kita tambah nun satu lagi, dia jadi macam mana? Kalau kita tidak baiki, kalau kita tidak ubah, bacaannya akan jadi fa'ilatun, nun dua huruf. Jadi bacaannya adalah berat. Menjadi berat, maka tukarlah nun ni kepada alih. Ta yang bagi dhammah ni tukar kepada atas, dan tambah satu nun lagi. Nun inilah yang dipanggil tasbih. Maka fa'ilatun bertukar menjadi fa'ilatan. Ni apa yang dipanggil musabbar ataupun tasbih. Dan darab yang ketiga mahzufun. Mahzuf ni kita dah temu beberapa kali tadi dekat ramat tam pun kita dah ada, iaitu apa dia mahzuf? Mahzuf ialah hadzaf sabab khafif. Fa'ilatun sarat akan berubah dan menjadi fa'ila ataupun boleh ditulis dengan fa'ilun. Baik, para pelajar, mari kita lihat contoh satu persatu. Pertama sekali aruk sahihah darab sahih. Seterusnya aruk sahihah darab musabbar. Seterusnya aruk sahihah darab mahzuf. Maksudnya kita akan lihat tiga contoh. Yang pertama, aruk sahihah darab juga sahih. Okay, syairnya ialah Robba amrin. Robba amrin. Ni kitabah arudiah. Robba amrin. Robba amrin. Simbolnya begini. Taf'ilahnya fa'ilatun. Kolom ni adalah hasywu. Maka taf'ilah dipanggil salimah. Kemudian tattaqihi. Tattaqihi fa'ilatun. Simbol ni. Huruf hidup, huruf mati simbolnya. Taf'ilahnya fa'ilatun. Tidak berlaku sebarang perubahan. Kolom ni adalah kolom arud. Maka taf'ilah ni dipanggil sahihatun. Okay, mana arud? Tattaqihi. Apakah taf'ilahnya? Fa'ilatun. Kita panggil jenis arud apa ni? Arud ni dipanggil sahihah. Kemudian syatar sani untuk kita lihat darab. Jarra amran. Tengok tulisan jarra amran. Beza daripada atas. Beza daripada apa yang ada pada syair. Sebab ni adalah kitabah arudiyah. Kita tulis huruf walaupun tidak ada pada tulisan biasa. Ni ra ada dua kerana ada syaddah. Maka kita duakan ra. Jarra. Sama aja baca. Jarra. Ni pun jarra. Ini kitabah arudiyah. Amron. Amron. Bagi dua. Bagi dua adalah nun sakinah. Kita boleh masukkan nun. Ni kita dah bincang panjang lebar dah lah hari tu dekat kitabah arudiyah. Cuma saya nak mengingatkan kembali. Kuku ada orang yang terlepas pandang hari tu. Baik, jadi jarra amron ni simbol dia 10111010. Sesuai untuk fa'ilatun, tidak berlaku sebarang perubahan. Kolom ni dipanggil hasywu, maka dipanggil salimah, tidak berlaku perubahan. Tartajihi fa'ilatun. Kolom ni adalah darab, tidak berlaku sebarang perubahan pada fa'ilatun. Maka darabnya adalah sahih. Jadi bait syair ni aruknya sahihah, darabnya adalah sahih. Aruknya tattaqihi, darabnya tartajihi. Okey. Kemudian kita pergi kepada darab yang kedua. Darab yang kedua bernama musabbar. Masih ingatkah lagi apa dia musabbar? Musabbar ziyadah harfin sakin. Tambah satu lagi huruf mati. Maknanya dekat fa'ilatun kita akan tambah nun satu lagi. Dekat darab dia. Kita akan tambah nun satu lagi.
Bila kita tambah nun satu lagi, nun asal fa'ilatun ni, nun pada tun ni bertukar menjadi jadi alif. Dan ta bila nun dah jadi alif, ta daripada baris dhammah jadi fathah. Jadi huruf yang ditambah adalah nun ni. Jangan keliru. Ada orang kata huruf tambah adalah alif. Bukan anak pelajar. Huruf yang ditambah bukan alif. Huruf yang ditambah adalah nun. Datuk alif ni sebenarnya adalah nun. Kenapa ditulis alif? Untuk kita lembutkan sedikit bacaan. Dan biasa dalam taf'ilah dia berakhir dengan nun. Kan? Maka bacaannya jadi fa'ilatan. Proses ini dipanggil musabbaq. Baik, mari kita tengok syair yang diberikan. Syairnya ialah la nahatta fa'ilatun salimah. Lau masyazzar. Ra ni kan? Ra ni ada syaddah, artinya dia ada dah sebelah ni satu kan? Belah ni ada dah satu. Syazzar. Ra ni sepatutnya belah ni ada satu. Tapi dalam tulisan syair dia duduk belah ni lah. Sebenarnya dari segi bacaan, satu ra berada di sini. Sebab tu kita tulis lau masyazzar. Barulah ru alaihi. Ra ni ada bacaan sebelah ni satu. Bacaannya belah ni satu. Satu huruf bacaannya ada belah ni. Satu huruf berada di syatar as-sani. Jadi lau masyazzar fa'ilatun. Maka aruk kita tidak berlaku sebarang perubahan. Aruk ketika ini sahihatun. Ru alaihi. Okay? Ru alaihi. Di sini dimasukkan ya. Ha baris bawah. Okay? Ha ni baris bawah. Selepasnya huruf berbaris. Selepasnya huruf berbaris. Dia isbakkan di sini. Biasanya tidak isbak ni sebab sebelum dia mati. Sebelum hak domain ni berbaris mati. Sepatutnya tidak isbak. Tapi di sini mungkin darurah syi'riyah lah. Dia isbak. Jadi bila isbak apa berlaku sini? Berlakunya ialah fa'ilatun. Fa'ilatun. Jadi fa'ilatun, apa yang kita boleh lihat di sini? Anak pelajar kita lihat, tak ada apa? Tak ada alif. Alif ni huruf keberapa? Alif adalah huruf kedua. Gugurkan huruf kedua, nama dia makhbunah. Jadi kolom ni adalah kolom hasywu. Maka hasywu ketika ini adalah makhbunah. Kemudian kita sambung lagi. Kaduyudmih. Kaduyudmih. Fa'ilatan. Kaduyudmih. Kadayudmih. Fa'ilatan. Proses ini dipanggil musabbaq. Okay? Musabbaq. Maka aruk kita sahihatun. Dan darabnya ialah musabbaq. Ni untuk darab yang kedua. Kemudian darab yang ketiga. Okay, darab yang ketiga mahzuf. Okay, darab yang ketiga mahzuf. Daripada awal tadi kan. Kita tengok situ. Okay, darab yang ketiga adalah mahzuf. Aruk masih lagi sahih. Aruk sahih. Ingat apa dah mahzuf? Mahzuf gugurkan tun, gugurkan sabak khafif. Mari kita tengok syair. Rubba hujra fa'ilatun salimah. Nin tawilin sahihah fa'ilatun, tidak ada sebarang perubahan. Auda'al qal fa'ilatun, tidak ada sebarang perubahan. Maka kolom ni dipanggil hasywu salimah. Dan sambung lagi bal hazan fa'ila. Daripada fa'ilatun hanya tinggal fa'ilatun yang digugurkan. Proses ini dipanggil mahzuf. Maka darabnya adalah mahzuf. Cuma hak saya merah ni, mungkin kalau kita tengok dekat buku teks dia tulis fa'ila, mungkin dia tulis fa'ilun. Kedua-duanya adalah proses daripada gugurkan tun. Cuma ada baca fa'ila, ada baca fa'ilun. Baik, itu sahaja yang berkaitan dengan bahar ramal majzu'. Baik, jadi anak-anak belajar cuba hafal dan cuba memahamilah proses-proses tafilah yang telah berlaku perubahan pada satu-satu bait syair. Kemudian kita pergi kepada bahar yang terakhir,
Bahar yang terakhir untuk bahagian bahar-bahar yang menggunakan satu taf'ilah, iaitu bahar al-mutaqarib. Bahrul mutaqarib. Dia juga salah satu daripada bahar yang menggunakan satu taf'ilah. Taf'ilahnya adalah fa'ulun. Apakah taf'ilah bahar mutaqarib? Fa'ulun. Okey, fa'ulun terbentuk daripada maqati' sautiyah fa'u dicampur dengan lun. Fa'u watat majmu'. Lun sabak khafif. Jadi maqati' sautiyah yang ada pada fa'ulun ialah watadun majmu' wa sababun khafifun. Itu di segi taf'ilah dan maqati' sautiyah yang ada padanya. Ini untuk taf'ilah bahar mutaqarib. Kemudian kita pergi kepada penggunaan. Yusta'malu bahrul mutaqarib taman wa majzu'an. Bila kita perhatikan bahar mutaqarib digunakan ada kala tam, ada kala majzu'. Jadi penggunaan bahar ini ada dua. Ada kala tam, ada kala majzu'. Baik. Yang pertama awalan. Yang pertama penggunaan al-mutaqarib at-tam. Macam mana wazan mutaqarib at-tam? Dia lain sikit daripada rakan-rakan dia hak sebelum ni. Kalau sebelum ni hanya ada 6. Taf'ilah tamnya 6 sahaja. Tapi untuk mutaqarib, taf'ilah tam ada 8. Fa'ulun, 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 fa'ulun. Fa'ulun, 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 fa'ulun. Ada 8. Okey. Yang tamnya ada 8. Dia bersalahan berlain sikit daripada saudara-saudara dia, yakni pada bahar-bahar lain. Yang mana bahar-bahar lain, saudara-saudara dia kalau tam hanya 6 taf'ilah, tapi dia lain sedikit. Jadi ingat lain sikit. Untuk mutaqarib yang tamnya ada berapa? Ada 8. Apa taf'ilah dia? Fa'ulun. Fa'ulun akan berulang sebanyak 8 kali. Jadi kalau tam 8 kali, al-mutaqarib majzu', kita gugurkan satu taf'ilah di syatar awal, satu taf'ilah di syatar sani. Maknanya daripada 8 dia tinggal 6. Jadi wazan majzu'nya fa'ulun, fa'ulun, fa'ulun. Fa'ulun, fa'ulun, fa'ulun. Ada 6 taf'ilah. Baik. Dia nak tegaskan sekali lagi pada anak-anak pelajar. Ingat, jangan kita terikut-ikut dengan bahar sebelumnya. Sebab bahar sebelumnya, yang tam ada 6, yang majzu' ada 4. Tapi untuk mutaqarib khusus, tamnya ada 8 dan majzu'nya ada 6. Baik, kita pergi kepada penggunaan aru dan darab. Dan sebagaimana biasa, kita masuk saja bahar. Sebelum masuk bahar, dekat buku teks, kita akan temui benda ni. Okey, anak-anak pelajar, kita akan temui benda ni. Apa dah benda ni? Zihaf dan illah. Apa taf'ilah bahar mutaqarib? Fa'ulun. Jadi fa'ulun ada benda-benda yang akan ubah dia. Akan merosakkan dia. Daripada tulisan asal, dia berubah jadi tulisan bentuknya lain. Apa benda tu? Kalau zihaf satu saja, iaitu al-qabdu. Apa dia al-qabdu? Al-qabdu hazaf khamis sakin. Kita gugurkan huruf kelima dan huruf itu adalah mati. Mari kita lihat dekat fa'ulun, mana huruf kelima? Nun. Jadi apa akan jadi kepada fa'ulun? Dia akan jadi fa'ulu. Jadi proses fa'ulu sebenarnya bernama al-qabdu sebab huruf kelimanya telah digugurkan. Datuk illah ada hazfu, ada qasru, ada bitru. Ni benda yang akan merosakkan fa'ulun. Apa dia hazaf? Hazaf ni kita dah bincang banyak kali. Hazaf ialah hazfu as-sababil khafif. Fa'ulun, mana sabab khafif? Sabab khafifnya ialah lun. Maka fa'ulun akan tinggal fa'u. Okey, akan tinggal fa'u. Apa lagi ilah yang akan merubah fa'ulun? Al-qasru. Apa dia al-qasru? Ni pun dah beberapa kali kita jumpa al-qasru. Apa dia al-qasru? Hazaf sakin sabab khafif wa iskan ma qablah. Wa iskan al-mutaharrikah. Ma qablah ni mutaharrikah, huruf sebelumnya, huruf hidup sebelumnya. Mana huruf akhir sabab khafif? Nun. Gugurkan nun. Dan matikan huruf yang berbaris, huruf lam. Sebelum dia tu matikan. Jadi fa'ulun tinggal fa'ul. Dan yang ketiga ilahnya ialah al-bitru. Al-bitru apa dia?
Al-bitru ni ijtima'ul hadfi wal qat'i. Berlaku dua benda serta. Yang pertama berlaku hazaf. Apa dah hazaf? Anak-anak pelajar. Hazaf ialah buang sabak khafif. Maksudnya fa'u hilang lun. Tinggal fa'u saja. Apakah selesai? Belum. Sebab al-bitru dua benda. Satu lagi al-qat'u. Apa dah al-qat'u? Al-qat'u ialah hazaf akhir watat majmu'. Okey, fa'u mana akhir watat majmu'? Akhir watat majmu'nya ialah waw. Dia kata gugurkan waw dan matikan ain. Ini al-qat'u. Nah, saya yakin anak-anak pelajar ingat al-qat'u ni masa kita bincang tajuk zihaf dan ilah. Jadi, lonnya gugurkan, waw digugurkan, ain dimatikan. Maka tinggal fa'. Cuma kalau kita lihat dekat buku teks ataupun dekat syair-syair dalam buku teks tu, fa' wa tuhawwilu ila fal. Dia tukar tulisan kepada fal. Daripada fa' bacaannya fal. Jadi sama aja fa' ataupun fal sebenarnya dia adalah fa'ulun, lun digugurkan dan wa digugurkan, ain dimatikan. Cuma tulis fa' ataupun nak tulis dengan tulisan fal, kedua-duanya adalah sama. Proses ini dipanggil al-bitru. Jadi untuk bahar mutaqarib, cuba ingatlah ni istilah-istilah. Jika soalan mengemukakan dalam bahar al-mutaqarib, istilah inilah boleh ditanya. Jadi kena ingat baik-baik. Kemudian kita pergi kepada perbincangan. Yang pertama tadi, secara detail lah kita akan lihat di sini. Dia kata awalan al-mutaqarib at-tam. Mutaqarib at-tam. Lagu mana dah wazan dia? Fa'ulun, 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 fa'ulun. Ada berapa kali? 8 kali. Macam mana syair dalam penggunaan dia? Macam mana arud, macam mana darab? Katanya, lahu arudun wahidatun. Arudnya ada satu saja. Maksudnya di sini, kita akan temui satu keadaan, satu bentuk sahaja. Macam mana bentuknya? Sahihatun, tidak berubah. Tidak berubah. Walaha arba'atu adrubin. Cuma di sini, di darab ni, kita akan temui arba'atu adrubin, ada 4. Darabnya ada 4. Yang pertama sahih, yang kedua maksur, yang ketiga mahzuf, yang keempat abtar. Okey. Jadi apa dah dia maksur? Maksur ialah, tengok ni yang saya merahkan, hazaf akhir sabab khafif wa iskan ma qablah. Ataupun dalam buku teks dia tulis wa iskan mutaharrikah. Sama je tu. Apa dia hazaf huruf akhir sabab khafif? Buang nun. Kemudian wa iskan ma qablah ataupun wa iskan mutaharrikah, matikan huruf berbaris. Menyelam tu dimatikan. Fa'ulun sarat akan berubah, bertukar menjadi fa'ul. Proses ini nama apa dah? Maksur. Dan yang ketiga kita akan temui mahzuf, dia kata. Ngapa dah mahzuf? Mari kita lihat mahzuf. Mahzuf ialah hadaf sabak khafif. Okey, fa'ulun. Mana sabak khafif? Sabak khafif adalah lun. Maka fa'ulun sarat akan berubah, bertukar tulisan menjadi fa'ul. Fa'ulun jadi fa'ul sebab lun telah digugurkan. Cuma bila kita lihat dalam buku teks, mungkin fa'ul ditukar kepada tulisan fa'al. Fa'ul ataupun fa'al. Kedua-duanya sebenarnya adalah fa'ulun setelah lun digugurkan. Proses ini dipanggil al-hazfu. Ataupun bila duduk dekat aruk dipanggil mahzufun. Dan darab yang keempat ialah abtar. Abtar kata dasarnya ialah al-bitru. Apa ada al-bitru? Tadi kita dah sebut sikit. Al-bitru ialah dekat taf'ilah fa'ulun berlaku dua benda. Berlaku dua proses. Apa dia? Ijtima'un bainal hazfi. Berlaku dua proses antara hazaf. Apa dia hazaf? Buang sabak khafif, buang lun. Satu lagi proses apa? Satu lagi proses al-qat'u. Bila buang lun, tinggal fa'u. Fa'u adalah watat majmu'. Al-qat'u ialah hazaf akhir watat majmu' wa iskan mutaharrikah.
Buang huruf akhir watak majmuk. Okey, fa'u mana huruf akhir watak majmuk? Waw. Buang waw. Dah tu matikan huruf mutaharrikah, matikan ain. Jadi macam mana? Jadi fa' ataupun tulisannya daripada fa' diubah kepada fal. Proses ini sebenarnya 2 kali berlaku. Yang pertama, buang lun. Buang lun adalah hazaf. Yang kedua, yang kedua, gugurkan waw dan matikan ain. Proses ini namanya al-qat'u. Bila berlaku 2 benda serentak, dia ada nama lain. Apa nama dia? Al-bitru ataupun abtar. Cuba perhatilah sikit. Anak-anak beri perhatian sedikit kepada proses-proses tersebut. Baik, jadi mari kita lihat contoh-contoh untuk aruk sahihah, darab sahih dan darab-darab seterusnya lah. Kita akan lihat berapa bit syair sini. 1, 2, 3, 4. Yang pertama, aruk sahih, darab sahih. Yang kedua, aruk sahihah, darab maksud. Yang tiga, aruk sahihah, darab mahzuf. Yang keempat, aruk sahihah, darab abtar. Baik, yang pertama. Yang pertama, aruk sahihah, darab sahih. Contoh syair. Baik, anak-anak pelajar, cuba kita lihat. Syairnya ialah tawaqqat. Tawaqqat. Fa'ulun salimah. Kasirran. Kasirran fa'ulun salimah. Wazarat. Wazarat fa'ulun salimah. Jiharo. Jiharo fa'ulun. Ni kolom arut, maka kita panggil sahihah. Okay? Kolom lain kita panggil salimah walaupun tak berubah. Sebab kolom lain dia adalah hashwu. Tapi bila dapat dekat arut, walaupun tak berubah, kita tak nama salimah ya. Kita namakan dia sahih. Ni dah beberapa kali saya sebut benda ni. Jadi oleh kerana dia tidak berubah, maka arut ketika ni kita panggil sahihatun. Mana dah arut? Jiharo. Apakah jenis dia? Sahihatun. Mari kita lihat di syatat as-sani. Wahal tata. Wahal tata. Fa'ulun salimah. Lu'usyam. 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 Tengok. Lu'usyam. Tengok. Ada huruf kita gugurkan. Ada huruf kita tambah. Ni kaedah penulisan kitabah arudiyah. Lu'usyam. Fa'ulun. Tidak berubah. Salimah. Su'illa. Su'illa. Fa'ulun salimah. Naharo. Naharo. Fa'ulun sahih. Maka syair ni arutnya jiharo. Jenis dia sahihah. Darabnya naharo. Jenisnya sahih. Inilah arut sahihah. Darab yang pertama sahih. Kemudian yang kedua. Yang kedua, arut sahihah darab maksud. Apa dia ada maksud? Maksud dekat lun, gugurkan nun dan matikan lam. Tengok ni. Tengok ni. Baik, mari kita tengok syair. Tunafi. 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 Lihat baik-baik. Tunafi. Fa'ulu. Tunafi fa'ulu. Apa yang tidak ada? Nun. Nun huruf ke berapa? Nun huruf kelima. Apa dah nama bila kita gugurkan huruf kelima? Maqbudatun, iaitu al-qabdu. Tadi kita bincang dah. Sebelum kita nak bincang secara lebar tadi, kita dah sebut dah istilah-istilah tadi. Ingat, inilah yang berlaku ni. Gugur huruf kelima. Namanya apa? Maqbudah. Kemudian sambung. Sambung. Sufi jam. Sufi jam. Fa'ulun. Ni tidak berubah. Salimah. Kemudian imalin. Imalin. Imalin fa'ulun. Tidak berubah. Salimah. Hutamin. Hutamin fa'ulun. Tidak berubah. Tidak berubah. Kolom ni adalah arut. Tidak berubah. Maka arut dipanggil sahihatun. Kita tengok syatar as-sani. Wa kullun fa'ulun salimah. Tidak berlaku sebarang perubahan. Yazulu fa'ulu. Apa yang tidak ada? Tidak ada nun. Nun huruf ke berapa? Nun huruf kelima. Kita gugurkan huruf kelima. Apa dah nama dia? Maqbudatun. Sama dengan ni tadi. Okay. Kemudian wa kullun, sama lagi. Wa kullun fa'ulun. Tidak ada sebarang perubahan. Kolom ni hashwu, maka dipanggil salimah. Dan
Yabid. Yabid fa'ul. Kan? Yabid fa'ul. Apa dah jadi sini? Nun digugurkan, lam dimatikan. Apa dah nama proses ni? Qasrun ataupun maqsurun. Sebab itulah dorok ketika ni dipanggil maksur. Baik, ni dorok yang kedua. Arut masih lagi sama. Sahihatun, dorok maksur. Kemudian kita pergi kepada dorok yang ketiga. Apa dah nama dorok yang ketiga? Dorok ketiga nama dia mahzuf. Apa dah mahzuf? Mahzuf gugurkan sabak khafif. Maknanya kalau fa'ulun hanya ada fa'u sahaja. Dekat mana? Dekat dorok. Ni. Mari kita tengok syair. Wa arwi fa'ulun salimah. Minasy' fa'ulun salimah. Risyi'ron fa'ulun salimah. Awisan fa'ulun. Kolom ni arut, tidak berubah. Fa'ulun sahihatun. Kemudian syatar sani. Yunassir. Okay, anak-anak pelajar tengok baik-baik. Yunassir. Banyak huruf kita gugurkan sini sebab ianya tidak dibaca. Ia tidak dibaca, kita gugurkan. Hamzah wasal tidak dibaca, kita gugurkan. Lam tidak dibaca, kita gugurkan. Sebab tu tengok tulisan. Yunassir. Sin ada dua sebab di atas ada syaddah. Yunassir fa'ulun. Tidak ada sebarang perubahan. Kolom ni hashwu, maka tafilah ni dipanggil salimah. Okay, sambung balik ru. Ru tadi dah ada sekali ra sebab dia ada syaddah. Sekali dia mati, ni sekali dia berbaris. Ruwatal. Ni tulisan kitabah Arudiah. Ruwatal fa'ulun salimah. Tidak berlaku sebarang perubahan. Okey, sambung. Lazi. Ada pula lam. Kenapa dua kali lam? Sebab ada syaddah. Sekali dia mati, sekali dia berbaris. Lazi qad fa'ulun. Tidak berlaku sebarang perubahan. Kolom ni hashwu. Tafilah ni dipanggil salimah. Rawau. Alif digugurkan sebab tak baca. Rawau adalah fa'u. Ataupun kita boleh tukar tulisan fa'u kepada fa'al. Apa tidak ada? Tidak ada lun. Tidak ada lun itulah dipanggil mahzufun. Maka dorok ketika ini dipanggil dorok mahzuf. Okey, mana arut? Arutnya ialah awisan. Apakah jenis dia? Sahihah. Mana dorok? Doroknya ialah rawau. Apakah jenisnya? Mahzufun. Ni dorok yang ketiga. Arut masih lagi sahihah. Dorok mahzuf. Kemudian kita pergi kepada dorok yang keempat. Okay, arut sahihah dorok yang keempat. Kita berada di bahar mutaqarib at-tam. Mari kita tengok syair. Khalilai. Dan khalilai. Ya'uja. Ada dua kali ya. Kenapa ada dua kali ya? Cuba kita tengok dekat syair di atas. Ya ada syaddah. Tu. Jadi khalilai fa'ulun salimah. Ya'uja fa'ulun salimah. Ala ros fa'ulun. Dia juga adalah salimah. Kemudian midarin dorobnya amah. Aruknya ialah midarin fa'ulun. Tidak berlaku sebarang perubahan. Kolom ni adalah arut, maka kita panggil arut sahihatun. Kemudian syatar asani. Khalat min fa'ulun salimah. Sulaima fa'ulun salimah. Wa min mai fa'ulun salimah. Kemudian ya. Kenapa ada ya dua kali? Sebab tengok syair di atas, ya ada syaddah. Sekali dia duduk di sini. Kan? Wa min mai fa'ulun salimah. Kemudian ya di hujung ni fa. Kan? Fa ataupun fal.
Lun digugurkan, kita panggil apa dah? Lun digugurkan, kita panggil hazah. Hazah. Lepas tu satu lagi tinggal fa'u. Bila tinggal fa'u, fa digugurkan, ain dimatikan. Waktu kita panggil qat'u. Jadi, berhimpun antara hazah dengan qat'u, maka namanya adalah musabbag. Lalu aruk ketika ini bernama musabbag. Aruk sahihah, darab, musabbag. Dan aruk sahihah, darab, musabbag. Baik, ni untuk bahar mutaqarib at-tam. Kemudian kita pergi kepada yang terakhirlah untuk mutaqarib, iaitu mutaqarib al-majzu'. Macam mana dah bahar mutaqarib al-majzu'? Tafilahnya ada 6. Fa'ulun, fa'ulun, fa'ulun. Fa'ulun, fa'ulun, fa'ulun. Penggunaannya dalam syair macam mana? Kata dia arudun wahidun. Aruknya ada satu saja. Apa nama dia? Mahzufatun. Fa'ulun akan berubah menjadi fa'u. Sebab kena mahzuf. Apa dah mahzuf? Ni anak pelajar. Aku tak ingat, saya saling balik. Hazaf sabak khafif. Buang sabak khafif. Iaitu fa'ulun sarat. Fa'ul akan berubah menjadi fa'u. Buang sabak khafif lun. Jadi fa'u. Ataupun mungkin boleh kita tulis kepada fa'al. Tukar kepada fa'al. Itu makna mahzufah. Dan macam mana dekat darab? Darab katanya walaha darban, kita akan jumpai dua darab. Yang pertama mahzuf, iaitu sama dengan arud. Yang kedua abtar. Apa dia abtar? Mari lihat. Abtar berlaku dua benda. Okey, abtar berlaku dua benda. Apakah benda tu? Yang pertama, yang pertama ialah ijtima' baina hazaf wal qata'. Ijtima' bainal hazfi wal qat'i. Baik. Anak pelajar. Lihat di sini. Tengok sini. Berlaku hazaf dengan qata'. Berlaku hazaf dengan qata', maksudnya fa'ulun akan berubah menjadi fa' ataupun menjadi fal. Ada sedikit pembetulan. Tengok sini baik. Sini kita punya silap di sini ni. Di sini bukan musabbaq sebenarnya. Di sini abtar. Okey, di sini adalah abtar. Di sini abtar bukannya musabbaq, abtar. Samalah di sini abtar. Cuma ni kita copy paste silap ni. Ni abtar bukannya musabbaq. Musabbaq benda lain. Ni abtar. Okey. Ni kalau kita rujuk sini. Sini betul. Darab dia ada 4, sahih, maksur, mahzuf, abtar. Bahar mutaqarib at-tam, darab yang keempat ni sebenarnya bukan musabbaq, dia adalah abtar. Ajar sikit sini. Ni abtar bukan musabbaq. Batas ni betul dah. Tafilahnya betul. Di sini aja nama ni saja salah. Sebenarnya ialah abtar. Bagi sini abtar, bukan musabbaq. Baik, kemudian kita pergi kepada bahar mutaqarib al-majzu'. Tafilahnya ada 6, aruknya ada 1, mahzufah, darabnya ada 2, yang pertama mahzuf sama macam aruk, dan darab yang kedua adalah abtar. Apa dah abtar? Abtar berlaku dua benda, iaitu berlaku hazaf dengan qata'. Buang lun, buang waw dan matikan ain. Fa'ulun jadi fa' ataupun tulisan lainnya ialah fal. Baik, mari kita tengok contoh syair. Yang pertama, aruk mahzufah, darab mahzuf.
Syairnya ialah wa kam li fa'ulun salimah. Ala bal fa'ulun salimah. Dati, okey, dati fa'u ataupun tukar tulisan lain jadi fa'al, dia adalah mahzufah sebab lon sabak khafif telah digugurkan. Gugur sabak khafif itu kita panggil mahzufah. Jadi aruk ketika ini adalah mahzufah. Syatar sani, bukaun fa'ulun salimah. Wa musta fa'ulun salimah. Baru fa'u ataupun tulisan lainnya ialah fa'al. Tonnya telah digugurkan. Ton adalah sabak khafif. Gugur sabak khafif tu nama dia mahzufun. Jadi arut dati mahzufah, darab baru mahzuf. Arut mahzufah, darab mahzuf. Kemudian yang kedua arut abtar. Arut mahzufah, darab abtar. Syairnya, mari kita baca syair. Ta'affaf fa'ulun salimah. Salimah. Wala tab fa'ulun salimah. Ta'is. Kita bacakan. Ta'affaf wala tab. Ta'is fa'u ataupun fa'al. Tidak ada lun. Lun adalah sabak khafif. Sabak khafif telah digugurkan. Maka dia dipanggil mahzufah. Aruk ketika ini mahzufah. Fama yuq fa'ulun salimah. Dayati fa'ulun salimah. Kemudian ka adalah fa ataupun tulisan lainnya ialah fal. Proses ini berlaku hazaf sabak khafif kita panggil hazaf dan buang waw matikan ain kita panggil qata'. Himpunan antara qata' dengan hazaf namanya ialah abtar. Okey, jadi fa ataupun fal. Bacanya ialah ta'affaf wala tabta'is fama yuqdayati ka. Mana arut ta'is fa'u mahzufah. Mana darab ka. Taf'ilahnya fa. Proses ini dipanggil abtar. Jadi inilah contoh untuk syair arut mahzufah, darab, abtar. Okey. Jadi begitulah untuk bahar-bahar yang menggunakan satu taf'ilah. Moga-moga anak pelajar boleh memahami apa yang saya sebut tadi. Dan tempat-tempat yang berlaku kesilapan saya telah ulang beberapa kali. Moga-moga anak pelajar boleh mengambil perhatian sikit tempat silap tadi. Terutamanya ni anak pelajar. Ni. Ni sebenarnya aruk bukan musabbab. Aruknya ialah abtar. Okey, abtar. Maka di sini juga abtar. Yang lain ni betul dah. Prosesnya betul. Cuma nama ni silap sikit. Di sini sebenarnya adalah abtar. Okey. Saya backkilah sikit ni. Kan? Okey. Tengoklah balik nak pelajar. Tengok balik ni. Bahar mutaqarib tam. Aruk dia sahihatun. Darabnya ada 4. Sahih. Maksur. Mahzuf. Abtar. Okey. Tadi silap sikit tulisan. Untuk yang keempat. Sebenarnya, darab yang keempat adalah abtar. Macam sini. Abtar. Baik. Jadilah lebih-lebih kurang berkaitan dengan
bahar-bahar yang menggunakan satu tafilah. Moga-moga anak pelajar boleh mengambil sedikit pengajaran dan selebihnya boleh bertanya kepada guru masing-masing lah. Sekadar itu saja, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang tidak syamil itu adalah kelemahan saya. Mohon ampun dan maaf. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.